Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya nak buat satu percubaan untuk video pertama saya. Kalaulah ada yang berkenan untuk mendengar, untuk menghayati sedikit penceritaan kita, kan? Manalah tahu terbuka sedikit hati kita untuk berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang penting nawaitu kita. Ya, bukanlah saya nak cakap kita ni jahat ke, kita ni jahil ke, apa ke, tidak. Saya tidak untuk berkongsi, untuk berceritakan siapa benar, siapa salah, siapa pandai, siapa tak pandai. Saya bukan nak ceritakan benda itu. Dan yang penting di dalam video saya kali ini, video saya yang pertama ni adalah kesedaran dalam diri kita. Adakah kita ada kesedaran dalam diri kita? Kan? Okey, saya tertarik dengan satu cerita yang saya nak ceritakan, yang saya nak kongsikan kepada semua umat Islam di atas dunia ini, umat Islam di Malaysia. Ya, saya tak kisah sesiapa saja yang mendengar, saya nak kongsikan cerita ini. Bukan untuk membahaskan, bukan untuk jadikan satu perdebatan ataupun seumpama dengannya, tapi ia sekadar perkongsian daripada saya, daripada diri saya kepada seluruh yang melihat atau mendengar video ini. Kalau renungkan kembali apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan dengan ulama-ulama dahulu dan sekarang, kalau kita sering mendengar, ballighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Benar atau tidak, kan? Sudah pasti kita sering mendengar. Jadi sekarang ini saya nak ceritakan bagaimana pengkiraan kita tentang kiamat, tentang satu pengakhiran dunia, pengakhiran kehidupan yang kita kejar selama ini, bergenerasi, berketurunan kita. Setelah sekian lama, Nabi SAW telah tinggalkan kita 1400 yang lalu. Terlalu lama. Dan Nabi pernah berkata, usia bumi ini, usia dunia ini tidak akan lebih daripada 1500 Hijrah. Adakah kita sedar? Kita terlalu kejar cita-cita kita, kita terlalu kejar impian kita. Sebab sekarang ini kalau kita perhatikan, dunia sekarang ini, kehidupan kita sekarang ini, lebih daripada orang kata kehidupan yang pentingkan diri sendiri. Kalau ada salah daripada saya minta maaf. Tapi itu yang saya nampak. Kehidupan kita penting daripada diri kita sendiri. Pentingkan kita sendiri. Sekeliling kita ini, kita buat nampak tak nampak saja. Yang mana ada kesedaran, alhamdulillah. Yang mana tidak ada kesedaran, na'udzubillah min zalik. Itu yang kita kesiankan. Bukan kita nak kata, bukan saya nak kata tak ada yang cuba menyampaikan, tak ada cuba memberi kesedaran ke apa ke. Bukan. Tapi bagaimana kita menyampaikan itu? Bagaimana? Dan bagaimana juga penerimaan kita? Kalau saya kaji, menurut perkiraan saya ambil total daripada 1500 Hijrah. Perkiraan sekarang lebih kurang 58 tahun saja lagi. 58 tahun, tuan-tuan. Dulu kita rasa terlalu lama, perkiraannya 58 tahun. Oh, agak lama. Tetapi kita sendiri yang ungkapkan daripada bibir kita bahawa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bertukar, bersilih ganti dengan terlalu cepat tanpa kita sedar. Pejam celik sudah sampai. Kita sudah sampai kepada bulan puasa. Rasa macam baru je puasa. Dah puasa balik. Rasa macam baru je raya. Dah raya balik. Rasa macam baru je menyambut tahun kemerdekaan. Dah merdeka balik. Ini antara kita sedar atau tidak sedar saja. Sama ada kita mampu atau kita tak mampu saja untuk melaksanakannya. Jadi tuan-tuan, kita daripada sekarang,
Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi hidayah kepada kita, untuk bagi kekuatan untuk kita menempuh kehidupan di zaman fitnah Dajjal, di zaman-zaman akhir zaman ini. Banyak kenalan-kenalan saya perhatikan. Banyak. Ya. Mengejar impian, mengejar cita-cita. Sampaikan meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya di mana? Sedekahnya di mana? Zakatnya di mana? Bab sedekah saya menarik sebab ramai kenalan-kenalan saya di antaranya yang bertanya kepada saya. Bertanya, kita hanya berkongsi cerita. Dia tanya kepada saya. Dia nak sedekah pun dia ragu-ragu. Sebab sekarang terlalu banyak unsur penipuan. Bayangkan tuan-tuan, sedekah pun diragui. Sebab terlalu banyak yang tidak jujur. Sedangkan kita tahu, sedekah bagi sajalah. Selebihnya dia dengan Allah. Selebihnya apa yang dia buat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan dia. Urusan kita dah selesai. Kita sedekah. Kita membantu semampu kita. Itu bab sedekah. Belum lagi bab infak. Bab ramai yang mampu untuk melakukan infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mengeluarkan harta, mengorbankan jiwa ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai yang mampu. Renung-renungkan tuan-tuan. Moga-moga apa yang saya sampaikan sini menjadi titik permulaan untuk perubahan kita lebih baik daripada kehidupan kita yang sekarang. Sedar akan perbuatan kita, berubah ke arah lebih baik. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah dan petunjuk, hidayah dan kekuatan itu untuk menempuh kehidupan kita. Bagi orang bijak, orang alim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak merisaukan kehidupan di dunianya. Yang dia risaukan kehidupan dia di alam yang kekal selepas daripada kematian. Bukankah dikatakan sangat banyak alim ulama, ustazah, tok guru pondok mengatakan bahawasanya kehidupan kita ini adalah satu persinggahan. Kita ni diibaratkan musafir. Mengapa kita nak berlebih-lebih di atas muka bumi ini? Mengapa? Apa yang perlu dalam kehidupan kita, seharian kita? Kalau ada ribuan ringgit, jutaan ringgit dalam tabungan kita, apa yang kita laksanakan? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak mengapa. Tuan-tuan, bagi orang yang takut akan Allah, yang tahu, yang diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap sen itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana perginya setiap sen itu? Jadi renung-renungkan tuan-tuan. Bukan saya kata untuk tuan-tuan saja, untuk perempuan saja, bukan untuk yang mendengar saja. Ini kepada diri saya sendiri juga. Salah satu inisiatif saya untuk saya mengingatkan diri saya. Mengingatkan diri saya takut saya lupa. Ya. Sebab manusia lupa. Manusia sifat dia lupa. Jadi renung-renungkan tuan-tuan. Ya. Untuk video pertama saya ini yang saya cuba sharekan adalah ini. Dia punya isi dia ini. Jadi kalau ada tersalah atau terkurang atau terlebih bahasa saya dalam video ini, saya minta maaf. Saya susun 10 jari memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah melihat dan mendengar video saya ini. Saya minta maaf. Jadi untuk sesiapa yang berminat lagi atau video ini ada menimbulkan titik-titik untuk perubahan kesedaran dalam diri kita, alhamdulillah kepada Allah, saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kalau ada sambutan yang menarik, saya akan cuba share lagi pada video-video yang akan datang dengan isu yang lebih menarik untuk kita bahaskan, untuk kita kupaskan, dengarkan bersama. Jadi kalau berminat,
Kalau ada sambutan yang baik, saya akan sambungkan lagi dengan video-video yang akan datang dengan cara anda share, like dan subscribe video yang saya sharekan ini. Selebih lebih kurang saya minta maaf. Jangan simpan dalam hati. Berubahlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi di video saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.